Kita bincangkan dari secara mendalam, ini berkaitan dengan penipuan dalam talian yang melibatkan jenayah komersial bersama dengan Penolong Suruhanjaya Polis SSC Fazli Shah Madul Majid, Ketua Penolong Pengarah Siasatan Jenayah Perubahan Wang Haram, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman. Assalamualaikum Tuan. Salam. Baik Tuan, kita tadi dapat melihatkan sedikit laporan ada 6 jenis yang melibatkan jenayah komersial, yang melibatkan kerugian yang berlaku secara dalam talian. Pastinya ini adalah melibatkan kerugian jutaan, ratusan jutaan ringgit malah. Mungkin Tuan boleh kongsikan apakah persamaan dari segi modus operandi yang dilakukan ketika ini oleh sindiket-sindiket yang terlibat? Okey, kita lihat ya sekarang trend ada 6 jenayah online yang menjadi-jadi. Belian online, pelaburan tak wujud, Macau scam, African scam or love scam, and then pinjaman tak wujud. And then lagi satu business email compromise. Semua ke-6 jenis jenayah ini dia adalah secara maya online, menggunakan internet sebagai base. And then ada satu lagi titik persamaan kesemua ni, iaitu semua hasil haram, illegal proceed tu, dipindahkan ke dalam akaun, which is apa yang kita lihat selama ni adalah mule account kekaldai milik orang lain yang digunakan sindiket untuk menyedut, mengambil dan menerima hasil haram tu, wang-wang penipuan tu. Di sini dia punya persamaan dia. Itu dia. Jadi mereka ni pastinya dah mengkaji, membuat penilaian profiling mangsa-mangsa ni. Jadi macam mana kita nak meningkatkan tahap kekebalan kita kepada mereka yang sedang merancang untuk menipu daya, Tuan? Okey, untuk makluman semua, PDRM telah menjalankan kempen-kempen kesedaran, kempen-kempen pencegahan dah bertahun. Kita usaha untuk mencegah dengan memberi kesedaran even di peringkat sekolah lagi, hinggalah ke peringkat tertinggi. And then namun usaha ini kita lihat walaupun memberi kesan, berjaya menurunkan kadar kerugian. Kalau kita tengok kerugian berbanding 2019 dengan 2021 sekarang, dia semakin menurun. Tapi jumlah yang diuji itu masih banyak, 450 juta, hampir 450 juta. So nampak ada kesan kempen tu, kesedaran. Namun mangsa-mangsa ini kita lihat masih terpedaya. Because why? Dia ada sentimen-sentimen tertentu. Contohnya macam Macau scam. Mangsa ditakut-takutkan. Walaupun dia tahu ada kempen kesedaran, dia tahu kejadian ini selalu berlaku. Tapi bila dia dapat panggilan tu, dia jadi percaya, dia takut. Sama juga macam love scam. Sebab sayang, semua bagi. Kan? Dia bermain dengan perasaan. Bagi macam kes-kes pelaburan tak wujud, sifat tamak tu, kita nak cepat kaya. We are desperate. Sekarang dengan keadaan ekonomi yang agak goyang. Betul. MCO. People desperate. Pintas, dia nak jalan pintas untuk dia punya security lah. So ini yang membuatkan mangsa terus terkena dengan sindiket-sindiket penipuan yang macam ni. Tuan, mungkin Tuan boleh kongsikan juga, selepas mereka buat laporan polis, contohnya apabila telah pun berlaku kerugian dan dapat detect dah kena scam, berapa peratus Tuan yang mereka dapat balik duit mereka apabila laporan polis telah pun dilakukan untuk kesedaran kita bersama? Ada peluang tak untuk dapat balik tu? Macam ni. Masyarakat kadang-kadang dia salah faham sikit. Apabila laporan polis dibuat, tugas polis adalah melaksanakan siasatan bagi membawa penjenayah ke muka pengadilan. Okey. Berkenaan dengan kerugian yang dialami, bukan menjadi satu tanggungjawab polis untuk kita recover, bagi balik. Tak, namun kalau ada peluang, kalau kita mampu buat, mangsa mungkin boleh buat tuntutan civil balik terhadap tangkapan ataupun suspek yang telah kita tangkap, kita dakwa. Untuk dapatkan balik kerugian tu melalui tindakan civil lah. Apa yang peranan polis adalah untuk menangkap penjenayah dan membawa ke muka pengadilan atas kesalahan jenayah yang dibuat tu. Biasanya pengkalan ini beroperasi dalam negara ke ataupun ada melibatkan jaringan gabungan yang sangat kompleks untuk dikesan? Kita lihat scam dalam masa sekarang, dunia tanpa sepadan. Bila internet begitu meluas, kan, kita tak pernah menolak kemungkinan sindiket ini beroperasi dari pelbagai tempat, sama ada dalam negara ataupun di luar negara.
Bila kita melihat kepada keadaan sekarang ni kan, masih lagi berlaku dan masih lagi terpedaya. Adakah mereka dah ada perancangan yang begitu detail sekali dari segi mungkin skrip, mungkin bagaimana respon yang patut diberikan jika individu itu menjawab sekian-sekian? Okey, berdasarkan apa yang kita lihat, pihak PDRM sentiasa membuat penilaian, membuat kajian dari masa ke semasa because kita nak prevent benda ni. Dilihat pada peringkat awal dulu, scam-scam ni lebih banyak menggunakan polis sebagai medium ataupun alat ataupun punca penyamaran, penyamar sebagai polis. But now kita lihat dia gunakan agensi lain juga. Bank negara, LHDN, kan, even banyak lagi kita tengok SPRM pun ada, and dia menggunakan isu-isu tertentu, isu pengubahan wang haram, isu cukai, kan, isu penggunaan kad kredit secara tak sah. Ini yang setiap masa dia berubah-ubah. Kita dapat lihat betapa sindiket ni dia pun lihat apabila satu-satu kempen kesedaran tu dibuat dan memberi kesan pada satu-satu MO ataupun satu-satu skrip, dia akan mula menukar skrip. So mangsa tengok dapat skrip baru pula, dipedaya dengan isu baru, kena lagi. Itu kan mungkin sebab golongan yang bersara ke yang bakal bersara ni ada jumlah wang banyak ya. Jadi macam mana mungkin kempen ini kita ada sasaran ke untuk golongan tertentu yang mana berpotensi ya, sebab mereka rasa macam tengah banyak duit, macam-macam tawaran akan menggoda mereka. Kempen yang dibuat oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial pada sekarang ni, pada bulan November ni yang kita lancarkan baru-baru ni oleh IGP, kita mensasarkan semua masyarakat. Kita tak mensasarkan golongan tertentu saja. Dan namun setiap lapisan masyarakat perlu ada peranannya masing-masing. Kita sebagai golongan yang masih muda ataupun yang masih bekerja, yang terdedah dengan media sosial, yang terdedah dengan informasi-informasi terkini, menjadi tanggungjawab kita untuk turut sama educate kita punya parents, mak bapak kita di rumah yang di kampung, yang mungkin tak ada akses dengan informasi-informasi ni. So, kalau kita memainkan tanggungjawab ini dengan baik, dengan menyampaikan kepada mereka, bertanya khabar, ambil tahu apa yang dia buat hari-hari, saya percaya benda ni kita boleh prevent. Tangani bersama. Kita lihat ada kes yang mana mangsa tu sampai dah sekian lama dia tak sedar pun rupanya dia ditipu. Until dia punya anak ataupun family members bersembang, bercakap benda ni dengan dia, dan baru dia realise. Itu dia. Pastinya ini memerlukan kerjasama semua pihak, terutama sekali rakyat lah. Bukan sahaja kempen ini kalau dilakukan, tetapi tidak ada tindakan yang keselamatan dan sebagainya dilakukan oleh rakyat. Kalau mungkin anda bukan individu yang terkena, tetapi anda tahu kejadian itu berlaku dalam kalangan keluarga, anda dah saksikan nombor telefon yang dipaparkan sebentar tadi. Sekarang ini, anda boleh screenshot ataupun ambil gambar dan sebagainya untuk simpanan anda bersama. Untuk buat laporan jika ada berlaku kena kemaskini maklumat pengetahuan, semua perkara yang penting. Pastikan tidak terpedaya. Kalau ada kempen tu jangan hanya macam skip, tetapi ambil iktibar. Sentiasa pastikan kita punya password kena dilindungi. Kalau ada apa-apa panggilan, jangan mudah terus ya. Sepatutnya beri masa. Hashtagnya beri masa untuk berfikir, beri masa untuk bertindak, beri masa untuk membuat laporan demi menjaga keselamatan, pastinya menjaga kemakmuran wang anda. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada SAC Fazli Syam Abdul Majid, Ketua Penolong Pengarah Siasatan Jenayah Pengubahan Wang Haram, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, bersama dengan kita berkongsi dan supaya ianya menjadi kesedaran kita bersama.